Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada YouTube ini saya ingin memberi pandangan peribadi saya tentang apa yang dimaksudkan sebagai apakah sebenarnya politik Islam. Jadi baru-baru ini dan tidak lama sebelum ini kita selalu mendengar dilaung-laungkan isu-isu besar kononnya seperti menjaga nama Allah supaya ia hanya boleh digunakan oleh orang Melayu. Kemudian kita dengar juga tentang bagaimana kita marah kepada orang yang menghina Islam atau menghina Nabi. Jadi ini kita ingat politik Islam juga. Dan kemudian kita marah kepada contohnya kejadian membakar Al-Quran di Sweden. Pun kita marah juga. Dan kita juga mendengar seorang kononnya Tok Guru mengatakan bahawa orang-orang bukan Islam adalah orang-orang yang korup dan merosakkan negara. Jadi walaupun partinya sendiri pun telah terbukti rasuah dalam satu kes pilihan raya baru-baru ini, maka ini semua dianggap sebagai politik Islam. Politik bermusuh-musuhan dengan orang bukan Islam. Politik mengapi-apikan sentimen perkauman. Contohnya orang Islam tu orang Melayu, maka orang Melayu lah kena memerintah dan hanya orang Melayu lah saja yang sepatutnya kita bantu. Dan kita juga ingat bahawa kita perlu hanya membuat ritual-ritual agama seperti umrah, seperti puasa, seperti haji, banyak-banyak. Dan juga kita ingat bahawa kita perlu membantu hanya orang-orang Islam. Jadi pada YouTube ini saya nak menunjukkan satu ayat Quran yang meringkaskan serta memberi satu summary ataupun ringkasan terhadap apa yang dikatakan politik Islam. Jadi dalam mana-mana agama pun, termasuk Islam juga, kita ada dua bahagian untuk manusia. Satu bahagian antara kita dengan Allah sahaja, seperti solat, seperti haji, seperti berpuasa, seperti bertaubat, seperti kita berdoa. Maka itu semua adalah hubungan kita dengan Allah secara persendirian. Di dalam Islam tidak ada perantaraan memerlukan ustaz atau padri untuk mendoakan kepada kita. Dan bahagian lain pula adalah muamalah dengan manusia, iaitu kita harus berbaik-baik dengan manusia, bersaudara dengan manusia, membantu sesama manusia. Dan ini juga menjadi tonggak penting keimanan dan juga apa yang dikatakan politik dan perjuangan Islam. Adapun di dalam ayat Al-Quran saya tak jumpa pun disuruhnya kita membunuh ataupun mencederakan orang yang membakar Quran kononnya, ataupun memukul orang-orang yang dikatakan menghina Nabi ataupun mencaci Islam dengan apa cara sekalipun. Tidak juga saya jumpa ayat-ayat Al-Quran untuk kita banyak-banyak berbelanja duit kepada ritual-ritual peribadi seperti pergi umrah beberapa kali, haji pun beberapa kali. Tapi kita jumpa ayat-ayat yang menyuruh kita untuk membantu orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Baik, di sini saya akan bacakan ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 177. Tuan-tuan sila hadapi dan teliti ayat ini, sebab ayat inilah yang saya kirakan sebagai tonggak keimanan dan juga tonggak apa yang dikatakan politik Islam. Cuba kita tengok. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat.
Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Dan segala kitab dan sekalian nabi. Yang ini saya akan kupaskan sekejap lagi. Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini pun saya akan kupaskan. Dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengejarnya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang demikian sifatnya, mereka inilah orang-orang yang benar beriman dan berkebajikan, dan mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah terjemahan daripada ayat Al-Quran, yang mana aspek yang pertama yang saya hendak sentuhkan pada hari ini adalah tentang beriman kepada semua nabi-nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ini benda yang penting. Kenapa dia penting, tuan-tuan? Sebab kita mendengar parti-parti politik dan ahli-ahli politik yang mengatakan Islam, kita nak kena bermusuh dengan orang-orang semua, orang-orang daripada agama lain, daripada orang-orang Kristian terutama, orang-orang Yahudi lagi patut kita bermusuh-musuhan. Dan juga agama-agama lain, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Maka semua ni dinampakkan sebagai mereka yang mengancam orang-orang Islam. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran itu, cukup cantik disebutkan bahawa pertamanya kita kena beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya dan nabi-nabi. Jadi ada dua perkataan di situ, kitab-kitab dan nabi-nabi. Apa dia kitab-kitab dan apa dia nabi-nabi? Sefaham saya, kitab-kitab ni adalah kitab-kitab ajaran. Tak semestinya dia berbentuk buku, tuan-tuan. Sebab kebanyakan ajaran termasuk Al-Quran, dia tidak berbentuk buku. Dia tidak ada buku pun. Jadi pandangan saya adalah ajaran. Contohnya kitab Injil yang mempunyai pengajaran Nabi Isa, kitab Taurat yang mempunyai pengajaran daripada rasul-rasul sebelumnya yang dicatat oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Banyak kitab-kitab tu yang kita nak tahu sejarah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dan segala nabi atau rasul yang kita belajar semasa kita sekolah dulu, semuanya termaktub di dalam kitab-kitab Yahudi. Tidak ada dalam kitab-kitab Islam, tuan-tuan. Sebab orang Islam, datangnya Nabi Muhammad tak pernah kenal pun Nabi Musa. Hanya orang Yahudi yang kenal Nabi Musa. Jadi kalau kita dengar cerita orang Islam dan cerita orang Yahudi, yang mana yang lebih dekat kepada dokumentasi sejarah yang sebenar? Itu adalah orang Yahudi. Jadi sebagai catatan sejarah, tidak semestinya semuanya itu apa yang dia katakan benar atau hakikat. Sebab sejarah ni bila orang tulis, tuan-tuan kena faham, banyak tulisan-tulisan itu mengikut memori, fikiran, tafsiran. Jadi kita tak boleh bulat-bulat mempercayai semua, tetapi kita adalah cara-cara ataupun pahaman kita. Serupa juga kalau kita tanya mak kita, ayah kita bagaimana mereka hidup dulu, kita tak boleh dapat gambaran yang sejelas-jelasnya. Cuma gambaran outline ataupun secara rangka dan mesej-mesej tertentu. Jadi itulah dia. Jadi apabila kita faham bahawa Islam ni adalah satu risalah yang bersambungan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, iaitu yang dinamakan Kristian. Sebenarnya tak ada nama pun masa zaman Nabi Isa dan juga zaman selepas Nabi Isa. Tidak dipanggil pun orang Kristian, dipanggil orang yang
membawa risalah pengajaran Isa Al-Masihi. Jadi sebelum itu juga adalah ajaran-ajaran daripada kaum Yahudi yang tidaklah dikatakan Jews ataupun Judaism. Agama tu pun tak ada nama. Yang dinamakan atas satu negara atau bangsa tu, itu adalah nama sejarah. Tidaklah dia namanya tu, bunyi dia tu Judaism, tidak. Jadi tuan-tuan nak faham, bila kita tengok Hinduism, Buddhism, sebut dia kena Buddha. Tak, Siddhartha Gautama tak pernah suruh pun bagi nama Buddha. Jadi kalau kita tengok siapa dia yang pembawa Hinduism ni semua, kita tak tahu. Dan nama je pun kita tak tahu. Yang kita tahu pengajaran dia. Jadi ini aspek orang kata apa, kesambungan ataupun hubungan antara kesemua manusia. Dari sudut pengajaran, bagaimana kita hendak hidup di dalam dunia sebagai seorang yang baik, sebagai orang yang aman, tenteram. Ini semua ada di dalam manusia-manusia segalanya, dan dia tidak ada nama pun sebenarnya. Jadi ayat Al-Quran telah mengatakan percaya kepada kitab-kitab, iaitu pengajaran-pengajaran sebelumnya, dan nabi-nabi. Kalau kita belajar dengan ustaz, Rasul dengan Nabi beza. Rasul ni ada 20 berapa, 23 ke 24 ke, saya pun dah lupa. Tetapi Nabi ni dikatakan banyak, beratus ribu. Jadi kita tak tahu siapa Nabi-Nabi ni. Jadi saya beranggapan bahawa ayat itu merangkumi keseluruhan pengalaman manusia di dalam dunia, dan bukan sahaja termaktub kepada Kristian dan Yahudi. Maka itu kita harus melihat bahawa Islam itu menggalakkan kita membuat hubungan, bukan bermusuhan. Kalau orang nak perang ke kita, tak apalah kita bermusuh. Tapi jangan kita kata semua orang ni musuh. Kalau dia bukan Islam, dia musuh. Yang selalu didengar, kalau orang Kristian tu dia percaya betul-betul, dia mesti masuk Islam. Kalau orang Yahudi tu dia percaya betul-betul, dia mesti masuk Islam. Jadi semuanya orang nak masuk Islam. Jadi sebenarnya kita hidup dalam dunia ni dan diajar oleh Al-Quran sendiri dan juga sunnah, bahawa kita kena berbaik-baik dengan semua manusia, pelbagai jenis manusia. Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk kita berhubung dengan semua orang Islam. Jadi ini kita kena faham bahawa kita hidup dalam masyarakat majmuk, bukan saja di Malaysia tetapi di dalam dunia. Jadi kalau kita nak bermusuh dengan semua orang, macam mana kita nak buat kerja, tuan-tuan? Macam mana kita nak sama-sama bergerak? Contohnya dalam Green Movement, bukan Green Movement PAS, tak. Green Movement iaitu kita nak melestarikan alam persekitaran supaya anak-anak cucu kita boleh bernafas, boleh minum air yang bersih, ada air pun. Jadi kita sama-sama kena bekerja dengan semua manusia, dan kita kena menghormati semua manusia. Kalau kita sakit, orang yang bukan Islam mengubat kita dengan cara pembedahan, surgery dan sebagainya, kita kena berterima kasih dan kita kena hormati. Memanglah dia bukan orang Islam, tapi takkanlah kita nak belajar daripada sejenis ahli politik. Semua orang bukan Islam, tak boleh harap semua dia kaki rasuah, semua dia tak baik, semua dia kotor, semua dia macam binatang. Seperti ahli politik kata, orang yang tak tutup aurat macam Islam ni macam binatang. Apa semua ni? Kita nak hidup dalam dunia ni, bukan dalam Malaysia ni. Dalam dunia ni kita nak bermusuh dengan semua orang. Jadi tuan-tuan kena buat pilihan. Nak hidup bermusuhan, kononnya Tuhan sayang kalau kita bermusuhan dengan semua orang, atau dengan kita berhubung kait. Kita tengok ayat Al-Quran tadi, dia kata percaya kepada kitab-kitab dan nabi-nabi. Dan saya ingin membawa juga kenyataan daripada arwah Siddiq Fazil di dalam bukunya atau dalam ucapannya tentang kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Iaitu dia kata, sementara itu nilai persaudaraan perlu difahami dan diamalkan dalam erti yang luas. Tidak terbatas hanya dalam lingkaran persaudaraan seagama, ukhuwah diniyah, tetapi meliputi persaudaraan setanah air,
ukhuwah wataniyah, dan seterusnya persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Jadi bukankah cantik tuan-tuan kenyataan Siddiq Fazil tu yang mengikut rukun negara, perlembagaan persekutuan kita, daripada seorang tok guru yang suruh kita bermusuh, suruh kita membenci, suruh kita memburuk-burukkan orang-orang bukan Islam semata-mata sebab mereka bukan Islam. Ini politik apa saya pun tak tahu. Walaupun dia kata dia baca kitab, tapi saya rasa kitab tu mungkin tak berapa dalam konteks moden seperti negara. Mungkin kitab tu 600 tahun yang lalu dan di tempat yang tidak ada demokrasi dan sebagainya. Jadi kita juga kena tengok tok guru atau ustaz ni, dia jiwa dia macam mana? Jiwa dia tamak kepada harta mungkin, tamak kepada ego untuk menjadi menteri dan sebagainya. Semua tu ada pada semua, bukan pada saya, pada tuan-tuan, pada ahli politik yang kononnya dah 50 tahun berkecimpung di dalam medan perjuangan Islam kononnya. Ya betul, tidak dinafikan. Tetapi hujung hidup kita tak tahu tuan-tuan. Dan jangan kita ingat mengira-ngira bahawa kita ni banyak amalan maka kita pun sah masuk syurga, masuk parti politik kononnya melaung Islam, kita pun masuk syurga. Masuk syurga bukan macam itu tuan-tuan. Masuk syurga kita tengok renung ayat yang tadi. Dan aspek yang kedua tentang politik Islam, apabila kita tengok tadi tu, saya kata satu, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan politik. Tak ada politik sebab kita peribadi dengan Tuhan. Tapi bila kita berhubung dengan manusia, orang bukan Islam, orang miskin, orang yang tak pandai, tak ada pendidikan, kita nak bawa kepada kebaikan, persamaan, bekerja sama, itulah politik. Jadi disebutkan dalam ayat Quran tadi bahawa kita perlu membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Rasulullah SAW sendiri bukanlah kaya sangat sehingga dia kahwin dengan Khadijah lah, tapi dia taklah kaya sangat dan dia adalah anak yatim. Jadi kalau kita renung ayat itu, tak ada pula dia kata kita kena berbelanja duit buat kenduri beribu-ribu ringgit, kenduri kesyukuran. Bukanlah salah kalau kenduri itu memberi makan kepada orang-orang miskin, itu Alhamdulillah, saya sokong. Tetapi kalau bagi makan orang-orang kenyang, sebab nak baca doa arwah, nak baca doa untuk pergi selamat pergi Mekah dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita peribadi dengan Tuhan pun dah cukup. Tapi kalau orang nak buat, Alhamdulillah lah, itu membawa sanak saudara dan juga jiran tetangga sekali, itu kita berbaik-baik dengan semua orang. Tapi jangan ingat bahawa kita perlu membelanjakan wang banyak-banyak untuk ritual. Ada yang sanggup bayar RM60,000 nak pergi haji, Alhamdulillah kalau dapat. Tapi ada yang beberapa kali pergi haji sampai beratus-ratus ribu ringgit. Kalau umrah tu, kalau rasa rindu dekat Kaabah, kita pun nak pergi. Jadi ini semua memakan belanja duit yang banyak. Cuba fikir, kalau 400,000 permit umrah tu, kalau kita tahu 400,000 orang nak pergi dalam satu tahun, yang tiap-tiap seorang akan belanja lebih kurang RM15,000 seorang, berapa juta, berapa bilion yang boleh kita gunakan untuk membantu keluarga-keluarga miskin. Siapa tuan-tuan ingat nak bantu keluarga miskin? Banyak kata kerajaan lah, kena kerajaan Islam. Yang mula ditanya adalah kita. Apa makna kita kaya? Kalau kita tu dah boleh lebih makan tu, kita dah kaya lah tu. Kata Hamka, kalau ada banyak baju lebih 3-4 lai tu, dah kaya lah tu. Kalau ada bumbung yang tak bocor rumah tu, tak kira lah rumah macam mana, kaya lah tu. Jadi semua ni kita nak kena bantu. Kita yang kena bantu, bukannya yayasan Islam ke. Kalau kita dengar ada orang susah, kita dah dengar. Jadi kalau boleh kita bantu, kita kena terus bantu. Mana yang kita ada lah. Kadang bantu dengan masa untuk bantu
membantu dengan kita punya tenaga untuk cuci-cuci rumah dan sebagainya, bantu dengan wang ringgit kalau kita ada. Saya tak kuat sangat saya bantu dengan wang ringgit lah, bukanlah ada banyak duit sangat. Jadi anak-anak yatim, bagaimana kita bantu anak-anak yatim? Ini satu aspek yang saya cukup sedih, sebab anak-anak yatim ni dibiarkan hanya bagi baju, bagi duit, dan ada rumah anak yatim. Bagi saya, kalau kita masyarakat Islam, masyarakat Melayu, patut tak ada rumah anak yatim. Setiap orang yang macam saya ni, anak dah besar, ada duit, patut dimudahkan untuk membela anak yatim. Bela ni ada dua, satu kita bawa masuk rumah kita, dan satu lagi kita rasa tak boleh nak jaga, kita tengok 2-3 orang dan kita bagi duit pendidikan, kita bawa dia keluar setiap minggu. Jadi Nabi Muhammad SAW dia kata, kalau saya dengan orang yang menjaga anak yatim tu, dia macam kamcing. Jadi inilah dia keimanan daripada ayat Al-Quran tersebut, dan juga apa yang dikatakan politik Islam. Jadi akhir sekali saya nak kongsikan satu hadis qudsi daripada Sahih Muslim yang berbunyi sedemikian. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala akan berfirman pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Allah sakit. Menjawab anak cucu Adam, oh Tuhan, bagaimana aku harus menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang bagi alam semesta. Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahawa hambaku si fulan sedang sakit tetapi kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu bahawa seandainya kamu menjenguknya, pasti kamu dapati aku di sisinya? Maknanya kalau kita tahu orang susah, kita tolong orang susah, tak semestinya sakit saya rasa, maka kita akan jumpa Allah di situ. Tak payah pergi ke Mekah pun. Ada banyak orang ingat kita akan jumpa Allah di Mekah. Tak. Mana belajar ni saya pun tak tahulah. Allah tu dia bukannya makhluk. Hai anak-anak Adam, aku minta makan kepadamu tetapi kamu tidak beri aku makan. Anak cucu Adam kata, ya Rabbi, bagaimana aku memberi makan engkau sedangkan engkau adalah Tuhan bagi semesta alam? Allah menjawab, apakah kamu tidak tahu bahawa hambaku si fulan meminta makan kepadamu tetapi tidak kau berikan makan? Apakah kamu tidak tahu bahawa seandainya kamu beri makan dia, niscaya kamu dapati hal itu di sisiku? Jadi hadis ni, hadis qudsi ni jelas mengatakan bahawa kalau kita membantu manusia, dia tak kata apa membantu orang Islam, membantu manusia, membantu anak yatim, membantu orang miskin, membantu musafir, membantu sesiapa-siapa yang meminta. Inilah dia politik Islam, tuan-tuan. Kalau seni bina Islam adalah tempat-tempat yang mana orang-orang boleh singgah, seperti masjid. Jangan nak dihalau orang sebab dia tak tutup aurat lah dan sebagainya. Wakaf, pondok wakaf tu adalah seni bina Islam yang terbaik sekali, sebab dia dibina oleh orang Islam bagi masyarakat semua, tak kira siapa-siapa. Kalau ada orang India, orang Hindu, orang Kristian duduk dekat situ pun, orang yang buat wakaf tu dapat pahala. Kalau ada orang Islam duduk situ pun dapat pahala juga. Jadi inilah kehebatan Islam, inilah politik Islam, dan inilah keimanan Islam. Bukan mengeji, mencaci orang, kata orang bukan Islam ni seperti binatang, orang bukan Islam ni kotor sampai baju dia pun tak campur dengan kita, ataupun kita nak bunuh atau kita nak pukul orang-orang yang membakar Al-Quran. Kalau orang tu bakar Al-Quran macam kat Sweden tu, kita tulis surat kata, maaf lah tapi saya rasa ini satu perbuatan yang tidak baik. Lepas tu kita pun boykot lah Sweden, tak payahlah pergi. Sweden tu dia bergantung kepada tourism, kepada pelancongan. Jadi kalau kita tak pergi, tak beli coklat dia, maka dia pun akan terasa lah. Jadi kita jangan react marah-marah begitu sehingga kan orang yang bakar tu jadi famous. Sebab itulah tujuan dia, dia nak jadi terkenal, dan kita pula membantu dia jadi terkenal.
Macam kes Jocelyn Chia yang menghina Malaysia tu. Kita tak payah nak marah kat dia. Kita tak payah tengok dia punya komedi, tak payah like lah, tak payah apa dah. Kita macam tu saja. Jangan kita terlalu berlebihan. Baik. Jadi tuan-tuan nak kena pilih politik Islam yang mana ni? Politik membenci manusia. Sebab mereka ni bukan menjaga aurat macam kita, mereka ni bukan sembahyang macam kita, mereka ni bukan nama dia Islam tapi dia orang Kristian, orang Hindu, orang apa semua. Ataupun kita nak politik sesama manusia, macam dikatakan oleh Siddiq Fadil, sesama manusia. Sesama untuk apa? Untuk menuju kepada kebaikan. Kebaikan untuk alam sekitar, kebaikan untuk ekonomi sama-sama, kebaikan semua orang, nak tolong orang miskin, orang yang kurang upaya. Masa pandemik kita saling-saling bantu-membantu. Masa isu bendera putih saling bantu. Itulah dia keimanan dan politik yang sebenarnya. Bukan politik benci-membenci, bukan politik hina-menghina, caci-mencaci, mencaci orang Islam seperti Anwar Ibrahim, memfitnah, memperli. Ini tuan-tuan kena belajar Islam yang sebenarnya. Jangan belajar dengan orang-orang yang memburuk-burukkan orang dengan sebegitu rupa. Sebab dosa tu akan pada kita dan pahala-pahala kebaikan kita pun akan hilang kalau kita cakap orang ini mencaci orang lah. Tak kira mencaci orang bukan Islam ke, mencaci orang Islam ke, kita kata macam-macam lah. Sebab tu saya tak kisah kalau orang komen saya kata macam-macam, saya pun senyum sebab saya tahu pahala-pahala dia akan dapat kat saya. Dan di akhirat nanti kalau saya tak maafkan dia, good luck lah macam tu kan. Jadi kita kena faham. Sebab tu kita bersifat terbuka, kita bersifat sabar, kita bersifat senyum manis dengan semua manusia. Jadi ataupun kita nak macam setengah orang tu masam, marah, jadi begitulah dia. Jadi di situ kita boleh fikir dengan sendiri bahawa Islam yang bagaimana yang harus kita ikuti. Dan ini boleh membawa kepada kehidupan kita yang lebih mesra. Kalau kita mesra dengan semua orang, peluang terbuka, peluang bekerja dengan semua orang. Satu dunia ni kita boleh kerja. Tapi kalau kita kata Melayu, orang Islam Sunni, jadi orang lain tu kita tak nak berkawan lain. Kononnya kita seorang je lah yang nak masuk syurga. Tuan-tuan pergilah tanya siapa-siapa. Kalau kita ingat kita ni nak masuk syurga, kita ni dah cukup, inilah dia syaitan yang berbisik. Sebab selagi kita hidup, kita kena merendah diri atas segala perbuatan kita, dan kita mengharapkan rahmat Allah saja yang boleh memberi kita rahmat di akhirat, bukan kehebatan kita di dalam dunia ni. Kita cuma berusaha dengan seikhlas boleh, bukan untuk jawatan, untuk duit, untuk apa. Tapi kalau kita dapat jawatan, dapat duit, itu satu hal lain. Tetapi jangan niat sebegitu. Jadi akhir sekali saya ingin simpulkan bahawa biarlah kita berpolitik Islam dengan sebaiknya, iaitu politik menghubung secara sesama manusia dan politik membantu orang-orang miskin dan orang-orang yatim, sesiapa bukan Islam dan Islam sendiri, daripada kita terjebak dengan politik Islam yang suka mencaci, bermusuh-musuhan dan membenci. Jadi keputusan adalah pada tuan-tuan, arah mana nak diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.